Semua pelajar wajib berdiri. Saya minta pelajar perempuan membacakan doa. Diminta kepada Solehah. Pelajar wajib duduk. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Solehah dapat cantik hari ini? Pasti sendiri ke? Okey, insyaAllah pada pagi ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat penting kepada kita selaku pelajar-pelajar sekolah agama yang mana berada di dalam tingkatan 4. Sebelum saya memulakan pengajaran saya pada pagi ini, saya mahu pelajar-pelajar cuba melihat video yang berada di hadapan kamu semua dan kamu perhatikan dengan elok-elok dan cuba teka tajuk apakah yang kita akan belajar pada pagi ini. Sama-sama saksikan. Dengar Ustaz. Tekan. Agak-agak tajuk apakah yang kita akan belajar pada pagi ini? Berjala mempersendakan agama. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada pagi ini adalah gejala mempersendakan agama. Sebagaimana yang pelajar-pelajar dapat lihat di hadapan, gejala mempersendakan agama ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat yang ke-70. Dan saya berhasrat untuk pelajar membaca ayat tersebut bersama dengan terjemahan.
Saya suka kepada pelajar perempuan pada hari ini. Dan saya meminta seorang pelajar perempuan bangun dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan merdu dan jelas. Rohana, dipersilakan. Ya, saya faham. Kepada wayang, Bagi ke orang lain. Baca sedap saya nak rekod. terima kasih kepada wayang. Ayat yang saya bawakan pada pagi ini iaitu ayat yang mana tegahan daripada Al-Quran bahawasanya hukum mempersendakan agama sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, dan jauhkanlah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan juga hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji, dan tidak ada baginya pelindung dan tidak juga memberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya daripada segala tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang panas yang menggelegak, dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur engkar semasa hidupnya. Jadi dalam ayat ini kita fokus kepada ayat yang bermaksud di sini. Dan jauhilah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan juga hiburan. Maka berdasarkan kepada ayat di sini, Islam melarang umatnya daripada mempersendakan agama sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Hukum mempersendakan agama adalah berdosa besar dan menyebabkan murtad. Berdasarkan kepada ayat tersebut, maka kelakuan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang dalam klip video yang kita lihat sebentar tadi, ianya menunjukkan bahawasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang haram dan juga berdosa besar dan boleh menyebabkan murtad. Ini dalil daripada Al-Quran tentang haramnya mempersendakan agama. Seterusnya, saya akan bagi tahu dalil daripada hadis Nabi SAW. Kita saksikan. Kita saksikan klip video yang mana klip video ini menceritakan tentang hadis yang melarang kepada kita mempersendakan agama.
jelas dalam video ini Ustaz di dalam video ini telah menyebut satu hadis yang mana berbunyi man istahza'a bi ahkamillahi faqad kafara. Sesiapa yang mempersendakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah kitab yang bernama Al-Istihza' Bid-Din, yang mana di dalam kitab ini dia menceritakan kepada kita kumpulan ataupun golongan-golongan yang mana mereka ini mempersendakan agama. Yang mana golongan-golongan yang mempersendakan agama ini boleh dibahagikan kepada 4. Yang pertama, musyrikin. Musyrikin ini adalah kaum yang menyekutukan Allah Ta'ala dan juga penentang kuat kepada agama Islam. Yang kedua, munafik. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislaman, seperti musuh dalam selimut. Yang ketiga, murtad. Orang yang keluar daripada agama Islam. Dan yang keempat, asi, iaitu orang yang melanggar perintah agama tetapi tidak mengingkarinya. Saya mahu pelajar-pelajar memberi contoh berdasarkan kepada 4 kumpulan ini. Apakah contoh? Contoh yang mana contoh tersebut boleh dikatakan sebagai gejala mempersendakan agama. Dalam bab ni saya nak pelajar lelaki lah, sebab dia lebih ke hadapan. Dalam bab-bab contoh ni dia pelajar lelaki lah hebat. Sabar. Pelajar saya ni dia aktif. Sabar. Saya minta kepada Suhairul, my Sifu, bagi contoh gejala mempersendakan agama. Contoh. Mempermain-mainkan solat. Lagi contoh yang kedua. Kita minta Luqman. Bagi contoh yang kedua, Luqman. Semak ini. Baju kosong. Mempersendakan agama. Contoh mempersendakan agama. Memakai pakaian yang mempunyai tulisan Al-Quran. Memakai pakaian yang mempunyai tulisan Al-Quran di tubuh, sama ada di kepala atau di kaki, dengan niat menghinakan Islam. Itu adalah beberapa contoh mempersendakan agama. Kita tengok secara detail. Maknanya contoh gejala mempersendakan agama yang pertama sekali iaitu memperkecilkan tuntutan agama. Yang kedua, melanggar larangan Allah. Yang ketiga, menyanjung perbuatan maksiat. Jadi keempat-empat golongan ini mereka sentiasa melakukan gejala-gejala tersebut tidak lain tidak bukan untuk menghina Islam. Kalau kita tengok sebagai contoh golongan musyrikin. Golongan musyrikin ini kita ambil contoh satu sahaja, iaitu Abu Lahab. Dan juga Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau kita tengok nama sebenar dia ada 4 nama. Yang pertama sekali nama dia Umar bin Hashim. Yang kedua nama dia Abu Hanzalah. Yang ketiga nama dia Abul Hakam. Dan yang keempat termasuklah Abu Jahal. Itu nama sebenar dia adalah Umar bin Hashim. Nabi pernah bersabda, Allahumma a'izal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu berilah kemuliaan Islam ini dengan salah seorang daripada 2 Umar. Maka yang masuk Islam bukan Umar bin Hashim, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang mana Abu Lahab ini dia mati di dalam peperangan Badar. Yang mana telah dibunuh oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah ibnu Mas'ud, dia adalah seorang yang kecil. Sebagaimana pelajar kita bernama Luqman, dia kecil saja. Tetapi dia mempunyai semangat yang tinggi. Dia mempunyai semangat yang tinggi. Dia mempunyai keazaman yang tinggi. Dia telah berjaya membunuh Abu Lahab di dalam peperangan Badar. Maka dia potong kepala Abu Lahab ini, dia bawa kepala Abu Lahab, dia dijumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini kepala Abu Lahab. Maka Rasulullah berkata, hadza Fir'aun fi hadhihi ummah. Nabi kata, ini adalah Fir'aun pada zaman aku. Bermaksud Fir'aun ini bukan semata-mata pada zaman Nabi Musa, tetapi Fir'aun ini adalah pada zaman setiap masa. Okey. Kamu ini orang panggil input line. Dia lebih semangat tu, walaupun besar. Okey. Besar lebih semangat. Lari topik. Baik sikit sebelum kena bom. Okey, seterusnya kita lihat kepada akibat mempersendakan agama. Akibat mempersendakan agama, saya nak pelajar-pelajar saya ni cukup. Apakah akibat daripada kita mempersendakan agama? Ini gambar apa? Gambar api. Ada tukang air. Biasanya kalau akibat ni kait dengan api menambah rimah. Nar jahannam. Maknanya akibat orang yang mempersendakan agama, azab yang sangat pedih di akhirat. Iaitu apa? Diumban ke dalam api neraka. Yang kedua, cuba teka. Apa ni? Aksiden. Bawa kereta, tiba-tiba bocor tayar, aksiden, ditepuk babi. Apakah maksud dia? Musibah ataupun yang lebih tepat, kehidupan di dunia tidak tenang. Kehidupan di dunia tidak tenang dan tidak aman. Kerana apa? Kerana kena baiki kereta, kena sembuh warna baru. Warna baru baik, warna hijau. Warna biru tepung pula. Okey, seterusnya ni benda ni. Akibat yang ketiga, bencana alam ataupun yang lebih tepat, iaitu mengundang kemurkaan dan juga bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah beberapa akibat kerana kita mempersendakan agama. Dan seterusnya, langkah-langkah untuk menangani gejala mempersendakan agama ini, kalau kita boleh tengok, yang pertama sekali iaitu mendalami ilmu-ilmu agama. Yang kedua, menasihati dan memberi tunjuk ajar dengan cara yang baik. Yang ketiga, mengadakan perbincangan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan juga harmoni. Dan yang keempat, iaitu mencegah melalui penguatkuasaan undang-undang. Okey, saya harap pelajar-pelajar semua dapat belajar dengan baik dalam suasana yang baik, kerana ini adalah tajuk yang sangat mudah. Dan saya di sini saya sertakan, saya bawakan latihan pengukuhan kepada pelajar-pelajar semua, iaitu yang pertama, kita bahagikan kepada 3 kumpulan. Disebabkan pelajar kita ni ada 30 orang, jadi kita bahagi kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan 10 orang. Satu kumpulan 10, 10, 10, jadi 30 orang. Jadi saya bagi something wrong? No. Nyatakan penghayatan dan nilai-nilai Islam yang boleh diambil daripada tajuk ini. Saya ni adalah orang panggil homework. 3 homework. Awak balik berbincang dalam kumpulan masing-masing. Tak kira lah jumpa di mana ke, Masjid Al-Hikmah ke, jumpa di UPSI ke, terpulang pada masing-masing. Esok kita mari, kita akan bincang dan bagi kepada saya penghayatan dan juga nilai-nilai Islam yang boleh diambil daripada tajuk ini. Dan sebelum berakhir tajuk kita pada hari ini, saya nak tunjukkan kepada kita semua untuk release tension. Saya nak tunjuk awak satu video, yang mana video ini kita boleh
boleh orang panggil release tension kerana pelajaran kita hari ni agak ringan dan kita nak release tension lagi. Marilah sama-sama kita tengok video yang sangat bagi orang lelaki.